Hai semua, Assalamualaikum. Bersama dengan cikgu pada kali ini untuk Matematik Tingkatan 4, Bab 3, Penakkulan Logik. Dan dalam video kali ini, kita akan lihat satu lagi standard pembelajaran, iaitu kita akan menentukan dan menjustifikasikan kesahan suatu hujah didaktif dan seterusnya menentukan sama ada hujah yang sah itu munasabah. Bagaimana kita boleh menentukan kesahan suatu hujah didaktif? Terdapat 3 bentuk yang akan menentukan hujah didaktif adalah sah, di mana bentuk yang pertama, premis satunya bermula dengan perkataan semua. Semua A ialah B. Okey, premis 2, C ialah A. Okey, dan kesimpulan C ialah B. Untuk bentuk yang kedua, jika P maka Q. Okey, premis 2, P adalah benar dan untuk kesimpulan Q adalah benar. Dan bentuk yang ketiga, jika P maka Q. Tetapi bentuk yang ketiga dia akan menafikan, di mana bukan Q adalah benar. Okey, yang ni Q dahulu. Bukan Q adalah benar untuk premis 2, manakala untuk kesimpulan bukan P adalah benar. Okey, jadi setelah kita menentukan sama ada hujah itu sah, kita juga boleh menentukan sama ada hujah itu munasabah. Suatu hujah didaktif dikatakan munasabah jika semua premis dan kesimpulannya adalah benar. Manakala untuk kesahan suatu hujah akan ditentukan oleh bentuk hujah tersebut. Okey, sama ada bentuk 1, bentuk 2 atau bentuk 3. Bukan berdasarkan kebenaran premis atau kesimpulan. Okey, jadi kita akan lihat 2 contoh. Okey, kita lihat dahulu contoh yang pertama. Semua pelakon pandai menari. Okey, bila start dengan perkataan semua, maksudnya ni adalah bentuk 1. Jadi kita mesti lihat sama ada dia menepati bentuk 1 atau tidak. Semua pelakon. Okey, yang ni akan jadi A. Yang ni akan jadi B. Okey, semua pelakon pandai menari. Jadi Jasmine. Jasmine mewakili satu unsur lain iaitu C. Jasmine ialah pelakon. Okey, pelakon A. Jasmine pandai menari. Okey, yang ni adalah B. Jadi, yang ni menepati bentuk 1. Bila menepati bentuk 1, maksudnya kita boleh katakan hujah ini sah. Okey, hujah ini sah. Tetapi untuk munasabah, kita perlu lihat pula adakah semua premis dan kesimpulan benar. Okey, semua pelakon pandai menari. Adakah semua pelakon akan pandai menari? Jadi di sini wujudnya untuk premis 1 mungkin tidak benar. Sebab apa? Sebab bukan semua pelakon itu pandai menari. Jadi untuk bentuk, yang ni dah boleh dikatakan sebagai sah tetapi tidak munasabah. Sebab apa? Sebab kemungkinan premis 1 adalah tidak benar. Okey, kita lihat bentuk yang kedua lebih kurang sama dengan contoh yang pertama. Premis satunya, semua pelakon pandai menari. Okey, semua. Jadi bentuk yang pertama, pelakon cikgu label sebagai A, pandai menari sebagai B. Jadi dia mesti C ialah A. Mesti A dulu. Okey. Kalau kamu lihat di sini, premis 2-nya pandai menari. Yang ni B. Maka yang ni tidak menepati bentuk yang sah untuk hujah didaktif. Jadi di sini, kita boleh buat kesimpulan bahawa hujah ini tidak sah kerana tidak mematuhi bentuk yang ada dan juga tidak munasabah. Tidak munasabah kerana premis 1-nya mungkin tidak benar. Okey. Jadi seterusnya kita akan lihat praktis kendiri 3.2b. Di sini cikgu sertakan bentuk 1, bentuk 2 dan bentuk 3
untuk kita merujuk sambil kita nak menjawab soalan. Okey, kita lihat yang pertama. Adakah hujah di bawah sah dan munasabah? Sekiranya tidak, berikan justifikasi anda. Okey, yang pertama sah, kita kena lihat sama ada dia menepati bentuk 1, bentuk 2 atau bentuk 3. Munasabah, kita mesti lihat adakah semua premis dan kesimpulannya benar. Okey, kita lihat dahulu premis 1. Bila start dengan perkataan semua, maksudnya kita akan melihat kepada bentuk yang pertama. Semua A ialah B. Okey, semua gandaan 5. Okey, jadi yang ni A ialah gandaan 10 B. Jadi, premis 2 mesti start dengan A. Okey, yang ni A. Okey, dan yang ni adalah B. Maksudnya, dia adalah sah. Dan kita lihat adakah ia munasabah. Munasabah syaratnya mesti benar belaka untuk premis 1, premis 2 dan kesimpulan. Semua gandaan 5 ialah gandaan 10. Benar atau tidak? Okey, ni adalah gandaan 5. Adakah semua gandaan 5 adalah gandaan 10? Tidak. Sebab apa? Sebab ni gandaan 5 tapi bukan gandaan 10. Contohlah. Jadi bila satu tidak benar, maka hujah ini tidak munasabah. Okey, bentuknya tadi sah tetapi tidak munasabah. Jadi kita akan tulis sah dan tidak munasabah kerana premis 1 dan kesimpulan tidak benar. Okey, premis 1 tak benar, kesimpulan juga tidak benar. Sebab apa? 35 bukan gandaan 10. Okey, boleh faham? Sah adalah mengikut bentuk yang ada. Munasabah sekiranya semua premis dan kesimpulan benar. Okey, kita lihat soalan 2. Premis 1, semua segi empat sama bersudut tepat. PQRS ialah segi empat sama. PQRS bersudut tepat. Okey, kita lihat bentuknya dahulu sama ada dia sah atau tidak. Semua bentuk 1. Semua A adalah B. Okey, PQRS ialah segi empat sama. Okey, yang ni adalah A. Jadi betul. PQRS bersudut tepat. Jadi yang ni adalah sah kerana mengikut bentuk 1. Kita lihat dia munasabah atau tidak. Semua segi empat sama bersudut tepat. Okey, yang ni benar. PQRS ialah segi empat sama. PQRS bersudut tepat. Okey. Bila semua dah benar, maksudnya hujah ini sah dan munasabah. Okey, boleh? Seterusnya, kita lihat soalan 3. Okey, yang ni bentuknya jika maka. Okey, kalau jika maka maksudnya sama ada bentuk 2 atau bentuk 3. Jika punca kuasa 2X kurang daripada 3, okey, yang ni sebagai P, maka X kurang daripada 9. Okey, jadi yang pertama, kita mesti pastikan P. Okey, P. Okey, yang ni P, yang ni adalah Q. Okey, jadi hujah ini ialah hujah yang sah. Okey, kita lihat dahulu sama ada dia munasabah atau tidak. Betul tak premis 1, premis 2, premis 3? Okey, kamu boleh cek lah. Okey, kamu boleh cek satu persatu kebenaran dia. Adakah punca kuasa 4 kurang daripada 3? Ya. Okey. Jadi sekarang kita lihat. Hujah ini sah dan munasabah apabila semuanya benar. Okey, soalan 4. Soalan 4 kita lihat dahulu sah atau tidak. Jika K tolak 5 kurang daripada 9. Okey, yang ni P. Maka K lebih besar daripada 9. Yang ni Q. Okey, 10 tolak 5 kurang daripada 9. Okey, yang ni adalah P. Yang ni adalah Q. Jadi untuk bentuk dia adalah sah kerana mengikut bentuk 2. Dan untuk munasabah, kamu perlu lihat sama ada premis 1, premis 2 dan kesimpulannya adalah benar. Okey, jadi hujah ini adalah sah dan tidak munasabah kerana premis 1 tidak benar. Okey, premis 1 tidak benar. K lebih besar daripada 9. Contohnya kita akan gantikan K yang lebih besar. Kalau kita gantikan K yang lebih besar, contohnya 20.
Jadi 20 lebih besar daripada 9. Tapi 20 tolak 5, dia akan jadi 15. Okey, 15 adalah lebih besar, bukannya kurang. Jadi premis 1 adalah tidak benar. Jadi sah dan tidak munasabah. Okey, nombor 5. Jika X ialah faktor bagi 6, maka 6 boleh dibahagi tepat dengan X. Okey, jika X ialah faktor bagi 6, maka 6 boleh dibahagi tepat dengan X. Kita lihat premis 2, 6 boleh dibahagi tepat dengan 3. Okey, dengan 3. Mana datang 3? 3 ialah faktor bagi 6. Okey, yang ni adakah menepati bentuk yang ada, bentuk 1, bentuk 2 atau bentuk 3? Kita dapati semuanya tidak ada untuk bentuk 1, bentuk 2 dan bentuk 3. Jadi hujah ini tidak sah. Okey, tidak sah sebab apa? Tidak menepati bentuk 2. Jadi kita lihat pula untuk munasabah, kita semak premis 1 benar, premis 2 benar, premis 3 benar. Walaupun semuanya benar, tetapi hujah ini tidak sah kerana tidak mematuhi bentuk 2. Tapi kita akan tulis tidak sah tetapi munasabah. Kerana tidak mematuhi bentuk didaktif yang sah. Okey, boleh? Seterusnya kita lihat soalan 6. Premis 1. Jika L1 selari dengan L2, maka kecerunan L1 sama dengan kecerunan L2. Okey, kita lihat sama ada dia bentuk 2 atau bentuk 3 untuk jika maka. Okey, jadi kita lihat pula pada premis 2. Premis 2 dia menafikan. Bila menafikan, sepatutnya kita akan lihat bentuk yang ketiga. Okey, jadi bentuk yang ketiga dia mesti Q dahulu untuk premis 2. Okey, adakah yang ni premis 2 mewakili Q? Okey, kecerunan L1 tidak sama dengan kecerunan L2. Jadi betul. Q dulu. Jadi kesimpulannya adalah P. L1 tidak selari dengan L2. Jadi untuk bentuk, dia mewakili bentuk 3. Maksudnya hujah ini sah. Dan kita lihat pula untuk munasabah sama ada premis 1, premis 2 dan kesimpulan benar. Jadi semuanya adalah benar, jadi sah dan munasabah. Untuk soalan 7, premis 1, semua rhombus mempunyai perpenjuru yang berserenjang. Okey, bila start dengan perkataan semua, kita akan lihat bentuk 1. Semua rhombus mempunyai perpenjuru yang berserenjang. Okey, yang ni sebagai A, yang ni sebagai B. Okey, yang pertama mesti A. Tetapi kita lihat di sini perpenjuru yang berserenjang adalah B. Maksudnya untuk sah, yang ni tidak sah. Sebab apa? Tidak mematuhi bentuk 1. Okey, tidak mematuhi bentuk 1. Jadi tidak sah. Untuk munasabah, kamu perlu lihat sama ada premis 1, premis 2 dan kesimpulan benar. Jadi di sini, kita lihat, kita tulis tidak sah dan tidak munasabah kerana tidak mematuhi bentuk didaktif yang sah. Okey, dan untuk tidak munasabah, tidak semua rhombus mempunyai perpenjuru yang berserenjang. Dia kata di sini PQRS ialah rhombus. Sedangkan kalau mempunyai perpenjuru yang berserenjang, bentuk itu mungkin bentuk lelayang. Okey. Nombor 8. Jika X nombor genap, maka 3X nombor genap. 3X bukan nombor genap. Okey, jadi bila ada perkataan menafikan, kita lihat bentuk yang ketiga. Okey, jadi yang ni akan jadi P, yang ni akan jadi Q. Jadi bentuk yang ketiga dia mesti untuk premis 2 dia menafikan Q. Okey, 3X bukan nombor genap, X bukan nombor genap. Jadi dari segi bentuk menepati bentuk yang ketiga. Jadi untuk munasabah kamu perlu semak premis 1, premis 2 dan kesimpulan adakah benar. Okey, jadi hujah ini adalah sah dan munasabah. Okey, boleh? Seterusnya kita lihat soalan 9. Premis 1. Jika K lebih besar daripada 5, maka K kuasa 2 lebih besar daripada 25.
5. Jadi kita lihat yang ni sama ada bentuk 2 atau bentuk 3. Kita lihat pada tanda. Okey, yang ni dia dah ambil K kurang atau sama dengan 5. Sedangkan yang di atas adalah lebih besar. Maksudnya dia dah menafikan pernyataan ini adalah bentuk 3. Jadi adakah dia menepati bentuk 3? Bentuk 3, premis 2 mesti Q. Sedangkan yang ni adalah P. Jadi untuk ini, hujah ini tidak sah. Okey, hujah ini tidak sah. Tetapi munasabah kerana tidak mematuhi bentuk didaktif yang sah. Okey, premis 1 benar, premis 2 benar, premis kesimpulan benar. Maka dia munasabah. Tetapi tidak sah kerana tidak mematuhi bentuk 3. Okey, yang terakhir. Premis 1, semua kubus ialah cuboid. Objek P ialah kubus, objek P ialah kuboid. Okey, semua maksudnya bentuk 1, mesti A dulu. Okey, yang ni A, yang ni B. Jadi, objek P ialah kubus. Okey, betul. Objek P ialah kuboid. Mematuhi bentuk 1. Jadi, hujah ini sah. Untuk munasabah, semua kubus ialah kuboid. Benar. Objek P ialah kubus, objek P ialah kuboid. Jadi, semuanya benar. Jadi, hujah ini adalah sah dan munasabah. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham tentang bagaimana kita nak menentukan kesahan suatu hujah didaktif di mana kita ada bentuk 1 yang bermula dengan semua, bentuk 2 yang jika P maka Q, P benar, Q benar, dan bentuk 3 adalah jika P maka Q tetapi premis 2-nya ialah bukan Q benar, bukan P benar untuk kesimpulan. Jadi, untuk menentukan munasabah, kita perlu pastikan sama ada semua premis dan kesimpulan adalah benar. Jadi, seperti biasa, sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis di ruangan komen.